Aku tahu tajuk kali ni agak hangat dan kontroversi. Disclaimer, aku tak pernah simpan dendam pun kat mana-mana pihak. Aku just termenung kat meja aku sekarang ni tengah fikir nak cerita pasal apa. Lepas tu, aha! Lecturer aku. Wan, tak baiklah lecturer tu kan cikgu. Kenapa nak buruk-burukkan nama dia? Diam! Yes, betul, pekerjaan cikgu ni memang satu pekerjaan yang mulia. Aku takkan suruh korang mengata benda yang buruk pasal cikgu-cikgu korang. Nanti tak berkat ilmu korang baru korang tahu. Saya tak halal ilmu yang saya bagi kat awak. Hello? Ya. Okey. Mak saya cakap dia tak halal duit PIBG. Tapi dalam kes aku ni, lecturer ni dia bukan ajar aku pun. Dia cuma pantau aktiviti sukarelawan yang kita orang buat. Lepas tu bagi markah. Tu je lah kerja dia. Lagipun aku takkan sebut pun nama dia. Dan aku rasa dia tak kenal aku kot. Kisah ni bermula masa aku dengan member aku nak cari kelas untuk subjek co-curriculum kita orang. Nak cari kelas subjek co-curriculum ni kena cepat sebab subjek-subjek yang best memang kelas aku keras. Subjek macam belajar memasak, tengok wayang, kelas robotik, kelas daki gunung. Itu semua memang subjek yang laku keras lah dekat uni aku. Dan aku masa tu terlambat nak daftar kelas. Jadi aku join je mana-mana kelas yang kosong. Iaitu kelas sukarelawan. Sebenarnya aku dapat khabar angin yang negatif lah pasal lecturer kelas ni. Tapi aku nak sedarkan hati aku just cakap, okay, best kot. Best kot. Kan? InsyaAllah best, insyaAllah. Sebab dia macam sukarelawan kan. Banyak benda kita boleh buat. Dan kat kelas ni lah kali pertama aku kenal dengan Puan Karen. Puan Karen ni kita tak boleh nak predict tentang mood dia. Dia boleh tiba-tiba melenting sekelip mata. Hidup dia macam didedikasikan untuk buat challenge don't let them know your next move. Okay, dalam kelas CoQ aku ni ada dalam 40 orang pelajar. Dan daripada 40 orang tu 4 orang je lelaki. Yang lain semua perempuan. Okay, biar aku straight to the point lah Puan Karen ni dia seorang yang perkauman. Aku tak nak bagi tahu yang aku ni kaum apa sebab aku tak nak jadi isu nanti. Dan Puan Karen ni sangat tak suka dengan kaum yang sedang aku anuti. Tapi dia ni tak sepenuhnya perkauman. Dia macam half perkauman. Dia cuma tak suka kaum aku yang memeluk jantina yang sama dengan yang aku peluk sekarang. Aku tak nak bagi tahu jantina aku apa sebab takut nanti jadi isu. Dalam erti kata lain, kalau kau kaum sama macam aku, habislah kau. Dia memang akan benci gila-gila kat kau. Tapi kalau kau perempuan, dia okey je. Dan dia selalu pesan kat kelas aku, kalau saya tak nampak sumbangan awak, saya akan gagalkan awak. And I'm not afraid to do so. Pernah satu kali ni dia suruh salah seorang daripada kelas kita orang untuk tutup lampu. Sebab masa tu cerah sangat, dia tak boleh nampak apa yang projektor tu tunjuk. So disebabkan masa tu aku dekat dengan switch lampu, jadi aku yang kena tutup lampu. Lepas tu dia suruh buka balik sebab dia nak cari spek mata dia. Sebab masa tu gelap. Jadi aku pun buka lah balik. Lepas tu bila dia dah jumpa spek mata dia, dia pakai spek mata dia. Dan dia still cakap dia tak nampak. Dah aku pula dengar dia tak nampak, aku pun tutup lah balik lampu. Lepas tu dia marah aku. Ayo, lampu pun you mau main kah? Aku tak faham lah. Dan Puan Karen ni agak kerap lah cerita pasal pengalaman buruk dia dengan kaum dan jantina yang sama dengan aku. Dia cerita pasal masalah-masalah yang dia selalu hadap dengan kaum dan jantina yang sama dengan aku ni. Aku dengan member aku tu macam awkward gak setiap kali dia cerita. Sebab dalam kelas tu aku dengan dia je yang mewarisi kaum dan jantina yang Puan Karen tu cerita. Aku rasa dia cakap pasal kau tu. Tapi mula-mula tu aku macam husnuzon je lah kan. Mungkin dia just nak cerita pasal pengalaman hidup dia. Tapi aku start nampak dia tak suka aku masa satu hari ni. Masa tu nak tanda tangan kehadiran. Dia panggil seorang demi seorang ke depan untuk sign. Dan aku cakap orang-orang sebelum aku elok je dia sembang. Tak ada nak tengking-tengking, tak ada nak baling-baling barang apa semua. Tapi bila aku sampai je, dia campak buku tu kat aku. Pasal aku pun biar je lah kan. Pasal aku macam gelabah tak jumpa nama aku. Aku cakap lah kat dia nama aku tak ada. Lepas tu dia bengang. Dia selak muka surat sebelah. Lepas tu dia ketuk-ketuk muka surat tu kuat-kuat. Aku rasa tu macam, kenapa nampak macam penat ni? Try makan ni. Rehat sebentar bersama KitKat. Tak ada. Aku pun tak tahu kenapa dia nampak aku je dia terus bad mood. Lepas tu aku pun duduklah balik tempat aku. Lepas tu dia pun bagi briefing tentang next class punya aktiviti. Kan aku pernah cakap, lecturer aku seorang ni, dia selalu warning kelas kita orang. Kalau dia tak nampak pelibatan kita orang dalam aktiviti kelas, dia takkan tak agak-agak nak failkan kita orang. So satu hari ni, lecturer aku ni bercadang untuk buat talent show sebagai aktiviti kelas kita orang. Dalam talent show ni, kau just kena tunjuk bakat kat depan kelas. Dan benda ni ada markah. Aku dengan member aku ni bakat tak adalah sangat. Setakat nak lodah Hallyu tarik balik tu boleh lah. Lepas tu dia suruh siapa-siapa nak jadi volunteer untuk mula dulu. Dan masa tu aku ingat lagi peserta terawal yang tunjuk bakat. On the spot. Dia je cerita yang dia orang susah dari kampung, nak keluar dari kampung dia tu kena naik sampan lah apalah bla bla bla. Okey sedih. Tapi bakatnya mana bakat-bakat? Dan yang pelik, Puan Karen tu bagi markah penuh dekat dia. Mungkin dia dapat markah sebab pandai bercerita lah kot kan. Lepas tu datanglah lagi seorang perempuan ni. Entahlah, dia fikir macam, wah senangnya dapat markah, main cerita-cerita je. Nak cubalah. Lepas tu dia buat benda yang sama macam yang perempuan first tu buat. Cerita pasal diri dia. At least perempuan tadi cerita dia sedih lah juga.
Tapi dia ni cerita macam, "Hai, nama saya Siti Bakoba. Saya suka baca buku, tengok movie. Saya ada 5 adik-beradik. Baca buku, ada 5 adik-beradik. Terima kasih." Gitu je dia bagi. Jadi Puan Karen ni tak berkenan sangat. So dia bagi amaran. Awak nak tunjuk bakat, tunjuk betul-betul Jangan setakat bagi intro pasal diri sendiri saja. Saya takkan bagi markah penuh kalau macam buat macam tu, kata Puan Karen. Aku macam, sudah. Aku ni dah lah seorang yang hampir introvert. Nak kena tunjuk bakat pula dah. Bakat pula tak ada. Kalau aku nyanyi nanti malukan diri sendiri lah pula. So aku fikir. Tiba-tiba aku teringat, masa aku tingkatan 2, aku, Rizwan Ahmad, merupakan seorang ahli silap mata yang tersohor dekat sekolah aku dulu. Jadi mungkin inilah masanya untuk aku buat comeback. Puan Karen, kau akan kagum dengan aku lepas ni. Sight! Jadi aku fikir masak-masak dan akhirnya aku buat keputusan untuk buat persembahan silap mata. Member aku pun ons. So kita orang pun startlah search YouTube bagai nak belajar silap mata punya pasal. Punyalah gigih belajar silap mata. Practice. Last bila sampai je hari nak present kat dia, dia tak nak tengok pun apa yang kita orang buat. Dia boleh pergi cakap phone masa aku tengah perform. Dan bila aku dah selesai buat persembahan pun, dia still lagi cakap telefon. Aku tak faham betul lah. Jadi aku dengan member aku ni pun dengan awkwardnya berdiri depan kelas semata-mata nak tunggu dia habis cakap phone. Lepas tu dengan selamba Puan Karen ni datang kat kita orang, dia cakap, "Dah, next." Punyalah gempak magic show aku sampai orang tepuk tangan. Macam gitu je dia cakap. Dia macam kau pergi audition X Factor, lepas tu Simon Cowell baru balik dari tandas, lepas tu dia bagi X. Setelah berbulan-bulan kelas aku tu asyik buat aktiviti mengarut je manjang, akhirnya satu hari ni kelas aku buat keputusan untuk buat satu lawatan ke rumah anak-anak yatim piatu. Nice! Finally, sesuatu yang ada kena mengena dengan sukarelawan. Jadi masa dekat rumah anak-anak yatim tu nanti, kita orang adalah rancang nak buat aktiviti macam bersihkan rumah dia orang ke, buat aktiviti-aktiviti yang fun ke. Jadi kita bahagikan aktiviti-aktiviti ni kepada beberapa bahagian. Macam aktiviti riadah, aktiviti sains, macam-macam lagi lah. Dan aku ingat masa tu aku volunteer nak handle bahagian kelas aktiviti sains. Sebab aku dah ada idea nak buat apa untuk kelas sains tu. Aku nak budak-budak tu belajar buat low center gravity triangle. Senang je kalau korang nak buat. Korang buat segitiga sama sisi guna lidi, lepas tu ikat guli kat dua bucu segitiga tu, lepas tu potong lebihan lidi kat tengah tu sikit, siap. Segitiga ni kalau duduk dekat hujung jari kau tolaklah macam mana pun, dia tetap akan berdiri tegak balik. Aku sajalah volunteer nak buat aktiviti sains ni sebab nak bagi Puan Karen ni nampak yang aku ni function sikit. Kumpulan yang bahagian aktiviti riadah ni pula nak buat senam aerobik. Aku ingat tak payah join lah kan. Sekali satu kelas kena join. Nak yang 4 orang lelaki dalam kelas tu. Seriously aku cakap, aku buat menari-menari ni kalau setakat tu itu boleh lah. Tapi kalau senam aerobik ni aku jam sikit. Sebab banyak steps kena hafal. Okey, kan aku cakap lelaki dalam kelas aku ada 4 orang je. Disebabkan kami ni minority, jadi lelaki lah yang kena mengalah, kena pergi rehearsal senam aerobik kat kolej perempuan yang jauh dia dalam 2 km. So aku kena berjalan kaki ulang-alik 2 kali seminggu sampai lewat malam sebab aku tak ada motor. Tapi aku pergilah juga walaupun masa tu nak dekat nak exam. Aku tak nak orang cakap aku ni group rider. Dah lah Puan Karen tu tak suka aku. Nanti ada orang jibam kat dia, fail aku nanti. Okay, so kita orang pun buat segala persiapan dan sedar tak sedar dekat sebulan dah kita orang buat persediaan untuk program kali ni. Yang paling function ketua kelas aku. Dia pandai lead kita orang. Dan dia selalu backup kita orang setiap kali kita orang kena marah dengan Puan Karen. Tapi bila tiba je hari kejadian, Puan Karen tu tak datang pun tengok apa yang kita orang buat. Sebab dia cakap dia ada kerja lain. Habis tu macam mana dia nak bagi makar dekat aku kalau dia asyik tak nampak sumbangan aku. Jadi nak dipendekkan cerita, lepas beberapa minggu, markah untuk kelas Kokyo aku dah keluar. Dan aku dapat C. Yap, ramai yang dapat B kat atas. Tapi aku dengan member aku yang sama kaum, sama jantina tu, dapat C. Aku macam... Jadi aku dengan member aku ni buat keputusan untuk pergi jumpa Puan Karen untuk bincang pasal keputusan kita orang ni. Masa kita orang masuk office dia, dia punyalah tarik muka macam tak nak tengok muka kita orang. Jadi kawan aku ni pun start lah tanya kat dia kenapa result kita orang boleh jadi macam ni. Dia cakap salah satu sebab dia tengok kita orang ni tak menonjol, macam tak ada sumbangan. Dia cakap semua benda ketua kelas yang buat. Aku tanya mana dia tahu yang ketua kelas buat semua. Dia cakap ketua kelas je yang selalu WhatsApp dia update tentang aktiviti-aktiviti dalam kelas. Memanglah dah dia ketua kelas. Takkan 40 orang dalam kelas tu sorang-sorang nak WhatsApp dia. Apa ke benda ni? Tapi aku ni tak pandai sangat nak gaduh-gaduh. Aku terfikir nak jawab macam tu pun lepas dah berjalan 1 kilometer daripada office dia. Aku macam, alah. So Puan Karen memang tak nak ubah grade kami. Dia tetap dengan pendirian dia. Kami pun apa lagi? Akur je lah. Tak boleh buat apa-apa. Sebab dia pun dah halau kita orang masa tu. Dia cakap, get out. Tapi nak buat macam mana? Nasib aku tak baik boleh sekelas dengan lecturer yang macam tu. Tapi kes macam ni jarang berlaku sebenarnya. Kebanyakan lecturer aku semua okey-okey. Nak lecturer FYP aku. Tapi itulah, macam dalam pepatah Melayu. Rambut sama hitam. Tak apa. Tapi macam yang aku cakap dekat first video dulu, aku tak simpan apa-apa dendam pun. Aku dah habis belajar dah pun.
Aku cerita ni sebagai pengajaran supaya korang semua tak pandang rendah dekat kaum lain. Walaupun kaum aku ni kebanyakannya rendah-rendah. Tapi kena ingat, semua orang ada hati dan perasaan. Kita mungkin berbeza warna kulit, tapi kita berkongsi darah yang sama. Tak sama, aku be positif. Tapi korang faham je lah maksud aku.